Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berusaha, Encik Muhammad Syofian untuk memberi penjelasan berkaitan dengan allowance mendapatkan pekerjaan. Dengan sukacitanya dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Doktor, Mr. Andy. So di kesempatan ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan insentif yang dilaksanakan oleh Perkeso dalam tempoh pandemik inilah. So berkaitan dengan tajuk yang diberikan oleh Cik Nabila tadi, allowance pencari pekerjaan, tetapi sebelum tu saya hanya ingin kaitkan dengan insentif yang Perkeso kini sedang laksanakan, iaitu program insentif pengambilan pekerja lah. So dia maknanya dekat sini kita nak kaitkan yang mana pelajar-pelajar bakal graduan ataupun mereka yang hilang pekerjaan, yang mana kerajaan kini telah berusaha mewujudkan satu skim kepada majikan, yang mana majikan ini boleh dikatakan mereka akan create job dalam tempoh ini, dan dia akan dibayar sekiranya mereka mengambil pekerja baru. So maknanya dekat sini, walaupun dalam tempoh pandemik ini ada bantuan kewangan, insentif yang diberikan kepada majikan sekiranya majikan mengambil pekerja baru. So kalau boleh saya just nak share saya punya slide untuk kita go through sama-sama, dan kita akan sehingga kita ada satu slide berkaitan dengan allowance mencari pekerjaan bagi mereka yang tidak dilindungi di bawah SIP ini. Okay, alright. So saya share slide saya. Okay, alright, lega saya dah nampak. Okay, berikut adalah bantuan kewangan dan insentif di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi, iaitu pemulih lah. So macam yang doktor bagi tahu tadi, kita daripada prihatin, kita dah ke program penjana, pemekasa, now kita dah kepada pakej di bawah pemulih. Okey, sedikit tentang peranan Perkeso semasa pandemik ini. Yang pertama, menstabilkan pasaran pekerjaan dan ekonomi negara. So maknanya dekat sini Perkeso menjadi satu agensi lah, agensi yang membantu kerajaan dalam segi menstabilkan pasaran pekerjaan dan ekonomi negara. Yang kedua, membantu majikan meneruskan operasi dan mengekalkan pekerja. So di dalam inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan, Perkeso juga dilantik ataupun diberi mandat untuk melaksanakan program subsidi upah, yang mana program ini secara tak langsung membantu majikan untuk meneruskan operasi dan juga mengekalkan pekerja mereka. So mana-mana majikan terkesan, mereka boleh membuat permohonan bagi mendapatkan program melalui program subsidi upah ini untuk mengekalkan pekerja mereka. Okey, yang seterusnya, membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan dan kembali semula bekerja. So seperti yang semua sedia maklum, okey, di bawah Perkeso kini adalah satu agensi yang melaksanakan perkhidmatan pekerjaan. So means dekat sini kita ada satu akta sistem insurans pekerjaan, yang mana di dalam akta ini mereka yang mencarum di bawah SIP ini akan diberi perlindungan sekiranya mereka kehilangan pekerjaan, dan mereka turut dibantu untuk mendapatkan pekerjaan semula. So secara tak langsung SIP ini akan membantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Okey, yang seterusnya, membantu memulihkan ekonomi melalui program Penjana Kerjaya, iaitu hiring incentive. So dekat sini dengan adanya program hiring incentive ni, secara tak langsung majikan-majikan akan create pekerjaan, yang mana pekerjaan-pekerjaan itu akan diisi oleh mereka yang hilang kerja, yang baru lepasan sekolah, yang habis belajar untuk mendapatkan pekerjaan dalam tempoh pandemik ini. Okey, dan seterusnya memantau situasi pasaran buruh, yang mana di dalam bahagian SIP itu sendiri kita ada satu bahagian yang akan membuat analisa berkaitan statistik berkaitan dengan pasaran buruh semasa bagi negara kita. Okey,
Okey, just seberingkas berkaitan dengan Perkeso. So untuk semua makluman semua, kini Perkeso mentadbir 3 Akta Keselamatan Sosial. Okey, yang pertama Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 yang lebih dikenali sebagai Akta 4. Kemudian pada 2017 Perkeso mentadbir Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri. So Akta 789 ni akta yang direka didesain untuk mereka yang bekerja sendiri. So sekiranya berlaku apa-apa kemalangan kepada mereka yang bekerja sendiri ini turut dilindungi di bawah akta ini. And then pada tahun 2017 juga Perkeso telah mentadbir Akta Sistem Insurans Pekerjaan yang mana di sinilah terdapat faedah-faedah sekiranya terdapat mereka yang kehilangan pekerjaan yang turut disokong oleh portal pekerjaan kebangsaan kita, My Future Jobs. So selalunya orang akan familiar atau orang akan dengar pasal Perkeso ni accident claim. So yang tu adalah di bawah Akta Keselamatan Sosial, bencana kerja, keilatan dan kematian lah. So mana-mana pekerja yang terlibat dengan bencana kerja ataupun mengalami keilatan, mereka boleh membuat tuntutan lah. Yang ni memang kita fokus kepada bayaran papasan lah dan pemulihan. Tetapi untuk Akta Sistem Insurans Pekerjaan ini, kita lindungi pekerjaan tersebut. Sekiranya hilang kerja, mereka yang hilang kerja akan mendapat beberapa faedah di bawah Akta Sistem Insurans Pekerjaan ini. Okey, di dalam semasa tempoh pandemik COVID-19 ini, terdapat 3 program utama yang ditadbir oleh Perkeso, yang dilaksanakan oleh Perkeso. Yang pertama, program subsidi upah, and then Penjana Kerjaya 3.0, okay, yang ini adalah insentif pengambilan pekerja, dan juga program SIP Prihatin. Okay, ini saya kita skip sebab ini adalah overview tentang pemulih dan apa program yang ada di bawah pemulih yang ditadbir urus oleh Perkeso. Okay, kita ke program insentif, hiring insentif. So program ni yang macam saya bagi tahu tadi, program ni adalah kepada majikan untuk create job vacancy tersebut. So mana-mana pekerja yang diambil dalam tempoh 15 Jun sehingga 31 Disember, mereka akan layak untuk mendapat latihan secara percuma sehingga RM7,000, dan juga mereka layak untuk mendapat allowance persediaan bekerja ataupun bantuan mobiliti, yang mana bagi bantuan mobiliti ini kita kategorikan kepada 2. Yang pertama, sekiranya tempat mereka bekerja, tempat kediaman ke tempat kerja kurang daripada 100 km, mereka akan dibayar RM500, dan sekiranya tempat kediaman lebih kepada tempat kerja lebih daripada 100 km, mereka akan dibayar RM1,000. So bayaran ini adalah bayaran secara one off dan dibayar kepada pihak majikan, dan pihak majikan bertanggungjawab untuk membuat reimburse kepada pekerja-pekerja baru tersebut. Okey, di dalam hiring insentif ini kita ada satu kategori apprentice. Apprentice, so maknanya kalau kita tahu apprentice ni memang target kita nak buka peluang ni kepada graduan dan juga lepasan sekolah. So maknanya majikan ni dia boleh buat create job dia berkaitan dengan perantisan ini. So apa yang majikan perlu laksanakan? Majikan perlu memberikan tempoh perkhidmatan dalam tempoh 3 ataupun 6 bulan sahaja. Dan memberikan perantis tersebut gaji tidak kurang RM1,200. And then perantis yang diambil juga boleh dihantar untuk menjalani latihan sehingga RM4,000 di bawah kategori perantis ini. So dengan kata lain, saya nak kaitkan walaupun insentif ini kepada majikan, tetapi kepada bakal graduan, mereka juga boleh mengambil peluang ini, yang mana sekiranya majikan-majikan yang menawarkan perantis ini boleh orang kata boleh memohon peluang perantisan di majikan-majikan yang menawarkan peluang perantisan itu, dan mereka layak untuk menjalani latihan di bawah program perantisan ini, kategori perantis ini.
Okey, selain daripada perantis, kita ada kategori di bawah umur 40 tahun. So, uh, insentif yang kita berikan kepada majikan ni, majikan boleh ambil insentif ni dengan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. So, maknanya sekiranya majikan menggajikan menggajikan pelajar-pelajar bakal graduan, okey, tetapi tidak diberikan kontrak perkhidmatan secara perantis. So contoh dia berikan terus kontrak pekerjaan seperti biasa, normal pekerjaan yang biasa, tetapi syarat yang perlu diberikan adalah kontrak 12 bulan kepada pelajar tersebut ataupun graduan tersebut. So gaji yang kita tetapkan mestilah gaji tersebut dibayar sehingga RM1,500 sebulan atau setara dengan kelayakan ataupun qualification bagi setiap graduan tersebut lah. Dan mereka yang digajikan di bawah kategori ini secara tidak langsung layak untuk menjalani satu latihan yang yang mana fee latihan tersebut adalah sehingga RM7,000. So maknanya kepada para graduan, jangan risau, tak ada kerja dalam tempoh pandemik ni. Dengan insentif yang kita berikan kepada pihak majikan kini cuba untuk create job yang bersesuaian, and then sekiranya tuan-tuan dan puan-puan diberi peluang bekerja di bawah apprentice ataupun di bawah kategori below 40 ini, tuan-tuan dan puan-puan layak untuk mendapat layak untuk menjalani latihan. Kalau apprentice RM4,000 dan kalau below 40 adalah RM7,000. Okey. Okey, seperti yang saya sedia maklum, semua pekerja baru yang diambil di bawah program hiring incentive ini akan diberi bantuan mobility ataupun allowance persediaan kerja sehingga RM1,000, iaitu 100 km ke atas daripada tempat kediaman ataupun RM500 iaitu kurang 100 km daripada tempat kediaman. Okey, yang ni just kita maklum kalau dalam forum ini terdapat juga mereka yang telah kehilangan pekerjaan di atas umur 40 tahun, mereka juga boleh mendapat peluang menjalani latihan sekiranya majikan mengambil mereka sebagai pekerja baru. Okey. Okey, selain itu kita ada pengangguran yang melebihi 6 bulan, okey. So mereka-mereka ni semua layak mendapat faedah-faedah di bawah hiring insentif inilah sekiranya majikan memberikan mereka peluang pekerjaan. Golongan mudah terjejas, kita ada cover lah. And then yang satu lagi, kita sekarang kita dalam usaha untuk menggantikan pekerjaan yang biasanya diisi oleh warga asing, pekerja asing kepada pekerja tempatan. So ada satu kategori di bawah hiring insentif ini yang mana kita menggalakkan majikan mengambil pekerja tempatan dan mengisi jawatan-jawatan yang diisi oleh pekerja asing ataupun expatriate. So dekat sini pun kalau kita ready untuk menerima jawatan-jawatan tersebut, jawatan yang biasanya diisi oleh pekerja asing, kita akan dapat insentif tambahan sebanyak 20% daripada gaji ataupun minima RM500 akan dibayar kepada pekerja tersebut. So maknanya selain daripada kategori apprentice, selain daripada kategori below 40, kita ada kategori Malaysianization, yang mana ada insentif tambahan sekiranya pekerja baru tersebut mengambil peluang untuk bekerja di dalam kategori Malaysianization ini. Alright. Okey, so ini satu peluasan ataupun satu insentif yang baru kepada mereka yang golongan yang tidak dilindungi di bawah sistem insurans pekerjaan yang kita panggil allowance mencari pekerjaan, EMP. So allowance mencari pekerjaan ni adalah didesain untuk tempoh 2 bulan bagi golongan yang tidak dilindungi di bawah sistem insurans pekerjaan Perkeso dan juga golongan yang menganggur dan aktif mencari pekerjaan. So dekat sini kita nak maklum, kalau mereka yang mencarum di bawah SIP hilang kerja, mereka boleh menuntut faedah di bawah
sistem insurans pekerjaan. Tetapi untuk inisiatif ini yang kerajaan perkenalkan ini adalah allowance mencari pekerjaan non-SIP lah kita panggil, yang bukan dilindungi di bawah sistem insurans pekerjaan. Okey, so kalau kita lihat syarat kelayakan golongan yang hilang pekerjaan dan tidak dilindungi di bawah sistem insurans pekerjaan. So bagi mana-mana pekerja, biasanya pekerja tersebut akan dicarumkan EPF dan Perkeso. And then di bawah Perkeso itu sendiri dan juga SIP. So sekiranya mereka tidak dilindungi di bawah SIP, mereka orang kata hilang kerja, dah menganggur, memang kita cek memang tak ada caruman SIP, mereka layak untuk mendapat allowance mencari pekerjaan ni sekiranya mereka di dalam golongan menganggur dan aktif mencari pekerjaan. Okey, yang seterusnya golongan menganggur. So golongan menganggur ni memang kita tahu mereka yang memang tiada pekerjaan dan mereka layak untuk mendapat sekiranya mereka aktif mencari pekerjaan, mereka layak untuk mendapat allowance mencari pekerjaan ini. Okey, yang seterusnya mestilah berdaftar dan aktif menjalankan aktiviti mencari pekerjaan melalui portal My Future Jobs. Di bawah SIP tadi saya maklumkan kita disokong oleh portal pekerjaan kita My Future Jobs, yang mana mereka yang tidak dilindungi di bawah SIP ini perlu berdaftar di portal My Future Job dan juga perlu aktif menjalankan pencarian pekerjaan melalui portal ini. So untuk portal My Future Job saya akan serahkan kepada Mr. Andy nanti, dia akan terangkan apa itu portal My Future Jobs, apa feature-features yang ada dalam portal My Future Jobs, bagaimana portal My Future Job boleh membantu pencari kerja untuk mendapatkan padanan pekerjaan yang bersesuaian, seterusnya membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Okey, syarat yang seterusnya adalah menghadiri temuduga anjuran Perkeso. So apa yang kita nak maklum dekat sini, bagi melayakkan mereka mendapat allowance mencari pekerjaan ni, mereka individu ini perlu menghadiri temuduga anjuran Perkeso. So untuk makluman semua, Perkeso melalui bahagian perkhidmatan pekerjaan, kita memang ada setiap minggu kita akan adakan temuduga terbuka. Okey, now kita dah go kepada virtual ataupun online interview. So kita Perkeso mendapatkan bajikan, Perkeso juga akan membuat poster hebahan. Perkeso juga akan membantu dari segi koordinat temuduga tersebut bersama pencari kerja yang hadir untuk kita temukan mereka secara maya lah online supaya mereka boleh berinteraksi dan mengadakan sesi temuduga secara terus, dan majikan akan membuat keputusan sekiranya individu tersebut sesuai, individu akan ditawarkan pekerjaan. So selain pada temuduga secara mingguan, Perkeso juga kerap melaksanakan program-program karnival besar lah. Now memang kita dah go kepada online lah buat masa ni, sehingga PKPD ditamatkan, kita akan go kepada aktiviti fizikal. So now memang kita ada laksanakan beberapa program temuduga khas seperti pada hari ini dan besok kita ada temuduga di bawah syarikat-syarikat yang berdaftar dengan MIDA and then pada 31 Julai kita ada buat program temuduga Karnival Kerjaya untuk wanita, kita khaskan untuk golongan wanita. So kita jemput ramai-ramai and then kita plan ada satu event yang besar dalam masa terdekat ini pada September nanti. Kita akan buat mega career fair sempena persidangan Public Employment Services kita. So dari situ akan menghimpunkan lebih 200 majikan dengan 10,000 kekosongan. So kita jemput kepada semua pencari kerja bakal graduan untuk hadir pada sesi tersebut dan boleh membuat sesi temuduga secara langsung bersama majikan-majikan yang telah dipilih. So maknanya dekat sini bagi individu yang tidak dilindungi oleh Perkeso di bawah sistem insurans pekerjaan, mereka layak untuk mendapat allowance mencari pekerjaan dengan syarat mereka
tidak dilindungi di bawah SIP, mereka golongan menganggur, perlu berdaftar dan aktif menjalankan aktiviti carian pekerjaan di portal My Future Jobs serta menghadiri temuduga anjuran Perkeso. Okey, apa yang perlu dilakukan oleh pencari kerja tersebut? Okey, yang pertama, mendaftar dan memohon pekerjaan yang diiklankan dalam portal My Future Jobs, menghadiri sekurang-kurangnya 3 temuduga dalam sebulan, sama ada secara fizikal ataupun dalam talian, okey, dan membuat permohonan allowance mencari pekerjaan ni boleh dibuat mulai 15 Julai menerusi sistem yang kita akan maklumkan sebentar nanti. Alright. So ini adalah berkaitan dengan allowance mencari pekerjaan non-SIP. Okey, apa yang mereka akan terima? Okey, apa yang mereka akan terima? Okey, individu yang mencari pekerjaan tidak dilindungi di bawah SIP, mereka akan menerima insentif allowance mencari pekerjaan sebanyak RM300 selama 2 bulan. Okey. So maknanya apa yang kita syaratkan tadi, dalam tempoh 1 bulan tu mesti orang kata menghadiri 3 kali temuduga, menghadiri 3 kali temuduga yang dianjurkan oleh Perkeso. So kalau boleh 3 kali temuduga tu saya rasa tak cukup tu doktor kan. So kalau boleh semaksimum mungkin dalam sebulan tu, cuma syarat yang kita letakkan 3 kali temuduga boleh claim sebanyak RM300 untuk bulan yang pertama. Okey, sekiranya pencari kerja berjaya memperolehi pekerjaan melalui portal My Future Jobs, insentif tambahan sebanyak RM400 secara sekali bayar akan diberikan kepada pencari kerja tersebut. So dekat sini sebagai galakan, bukan setakat kita memberikan allowance mencari pekerjaan, sekiranya mereka mencari kerja, pergi temuduga dan ditawarkan pekerjaan, mereka akan mendapat tambahan sebanyak insentif tambahan sebanyak RM400. So insentif yang bakal mereka terima adalah sebanyak RM700. So sama juga untuk bulan kedua. Kalau bulan pertama 3 kali interview tak dapat apa-apa respon yang baik, next month cuba lagi 3 kali temuduga, kita akan bayar lagi RM300 untuk tuan-tuan dan puan-puan lah, yang mana menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan sekiranya di bulan kedua mendapat pekerjaan, kita akan ada insentif tambahan RM400 sekiranya akan diberikan sekiranya pencari kerja berjaya mendapat pekerjaan. So total insentif untuk allowance mencari pekerjaan ni 3 bulan, RM300 selama 2 bulan, dan sekiranya mendapat pekerjaan, kita akan tambah RM400 secara sekali bayar, yang menjadikan total insentif ini adalah RM1,000 untuk satu individu. Okey. So yang lagi satu ni hanyalah untuk peringatan majikan yang menggajikan mana-mana pekerja ini, termasuk pekerja yang diambil di bawah program ini, layak untuk memohon hari insentif di bawah Penjana Kerjaya. So dia related. So once dia mencari kerja, dapat kerja, lepas tu majikan pula ambil dia di bawah program hari insentif, dia layak pula untuk mendapat allowance mobility dan juga latihan. Okay. So secara tak langsung dia berkaitan antara satu sama lain. Okay. So saya rasa itu saja sedikit sebanyak perkongsian saya untuk hari ini. Okey. Terima kasih diucapkan Yang Berusaha Encik Muhammad Syofian untuk maklumat yang telah diberikan sebentar tadi.